السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمول، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Diberi syair akan diberi syairkan pula bagi yang lain daripada imam kita Asy-Syafi'i, iaitu muka surat 25. Muka surat 25. Syair yang di tengah-tengah. Kita masih lagi alhamdulillah berada pada fasal pada menyatakan bersungguh dan berkekalan dan himmah dan cita-cita. Tiga sifat yang mesti ada pada seorang penuntut untuk menentukan keberjayaannya pada masa yang akan datang. Antaranya mesti ada bersungguh-kesungguhan, jiddun, sungguh. Yang kedua, muwazabatun, berterusan. Yang ketiga, ada himmatun, ada himmah, ada cita-cita, ada kemahuan yang tinggi. Masa Ustaz belajar dulu, almarhum Tuan Guru Al-Arif Billah, Pak Sumit dipanggil, Pak Hamid, gunung di Bacuk, Kelantan, selalu dipesan ketika mana beliau mengajar kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sekandari yang telah diterjemah dalam bahasa Jawi kita oleh Tok Pulau Manis, seorang waliullah. Jadi dia pesan kita ni niat masa waktu kita belajar, niat untuk jadi tok guru, niat untuk jadi orang alim.
Kena niat kita, aku satu masa nanti minta dengan Allah beri pada aku ilmu untuk menjadi alim. Niat nak jadi tok guru, jadi alim lah, alim ulama. Dia beritahu, tuan guru tadi beritahu, seandainya kita tak jadi tok guru, paling tidak kita jadi tok lebay. Tapi kalau kita niat kecil-kecil, rendah, tak apalah, jadi tok lebay pun tak apalah. Takdir Allah tak jadi tok lebay, jadi orang kampung. Jadi orang kampung, jadilah orang awam biasa. Rugi kita. Sebab itu target kita, niat kita mesti tinggi. Jadi apabila tuan guru sebut begitu, dari ustaz pun niat begitu. Mudah-mudahan satu masa nanti kita nak alim macam tok guru kita. Tak sampai tahap tok guru kita pun tak apa dah. Paling tidak kita dapat juga ilmu. Boleh kongsi-kongsikan ilmu dengan orang lain. Maknanya belajar ini mesti kena ada cita-cita yang tinggi. Cita-cita kita, target kita tinggi. Kalau kita belajar dari sudut CJ, kita niat untuk dapat CJ PhD kalau ber-CJ. Kalau kita nak mengaji alim, biarlah kita sampai satu tahap yang mana alim ulama menggelarkan kita al-alim. Kalau bernaik lagi al-allamah, yang bersangatan alim. Tapi kita niat untuk belajar ilmu tadi bukan kerana nak pujian makhluk, bukan, tetapi kita ingin mencari keredaan Allah. Ya, niat kita tu kena bersungguh. Insya-Allah Allah akan mencapaikan hasrat dan niat cita-cita kita. Satu masa nanti kita menjadi orang yang berilmu, insya-Allah. Baik, tengok semua pada kitab kita. Berkata musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Jadi syair ni tuan kitab kita, pengarang kitab kita membawa selain daripada syair Imam Syafi'i, iaitu cita-cita engkau bahawa jadilah engkau itu yang pandai pada fiqh dan yang membicarakan dengan ketiadaan penat dan gila itu bermacam-macam dan berbagai-bagaikan, dan tiadalah usahakan harta itu dengan ketiadaan kepayahan, engkau tanggungkan dia kan kepayahan pada ilmu itu betapa didapatkan. Apa maksud dia? Nampak berbelit-belit ya. Terjemahan tu bahasa sebab tu tak berapa nak faham. Tak apa nak. Baik. Okey tu. Maksudnya engkau cita-cita di dalam hati engkau bahawa adalah engkau itu jadi satu orang daripada ulama fiqh yang membahaskan dan membicarakan masalah-masalahnya fiqh. Nya tu kembali pada fiqh. Dengan ketiadaan kesukaran dan kepenatan, maka ini itu kembali kepada engkau cita-cita. Ini itu tu dia. Kemanakah kita nak rojok kembalikan maksud ini? Apa makna ini? Ini itu iaitu engkau cita-cita di dalam hati engkau hingga akhir. Kau cita-cita nak jadi orang alim lah, ingin menjadi ulama, ingin membahaskan masalah-masalah fiqh tanpa kepenatan, tanpa kesukaran, maka ini satu macam daripada gila. Kata pengarang kitab kita, kalau ada orang bercita-cita nak jadi alim, tapi dia tak suka belajar, tak bersungguh belajar pun ala kadar begitu je. Kalau orang begitu cita-cita nak jadi alim, belajar tak rajin, ni gila kata dia. Ini satu jenis bentuk gila.
Gila alim tapi tak mengaji, gila panggil. Jadi kita jangan jadi begitu. Umpama kita nak hafiz Quran, hafal Quran sebagaimana abang kita yang baru buat syahadah semalam. Nak hafal Quran, nak lancar umpama dia, tapi mengapa malah nak bawa bacaan kita depan ustaz kita, nak ulang-ulang tak berapa rajin. Tapi kita nak buat syahadah, contoh dalam konteks kita belajar hafal Quran. Ataupun orang yang nak alim fiqh, dia bukan sekadar kena belajar kitab fiqh, bahkan dia kena hafal matan-matan fiqh, kena hafal. Jadi bila mana menghafaz, muzakarah, mutalaah, penat. Dia akan berjumpa dengan penat. Apa sikit sudah penat. Tapi bila mana tambah hafalan, mesti diulang. Hafal hari ini bukan sekadar apa yang dihafal hari ini. Yang dihafal semalam pun kena ulang, yang dihafalkan 2 hari lepas kena ulang, hafal minggu lepas pun kena ulang. Sehinggalah apa yang kita hafal pada hari ini. Dan hafal ni bukan sikit, banyak. Hafal Quran lagi, hafal fiqh lagi. Pasal apa? Nak alim. Tiba-tiba semua tu tak ada dalam kamu hidup belajar kita. Tak bersungguh kita. Kalau ada orang begitu, cita-cita jadi alim tetapi tak bersungguh, tak belajar, maka terkata pengarang kitab kita ini mengambil syair selain daripada Imam Syafi'i, iaitu ini ialah salah satu bentuk gila. Maknanya tak siuman juga tu. Nak alim malah belajar. Nak alim malah menghafaz. Mahu alim tetapi tak mahu mengulang-ulangi ilmu. Rugilah. Sebab tu kena ulang. Mengikut tahap kesungguhan kita, takat itu akan sampai darjat kita. Siapa yang bersungguh lebih, mujahadah lebih, ikhlas dia lebih, istiqamah dia lebih, himmah dia tinggi, dia akan capai, dia panggil di mana orang lain tak mampu capai. Jangan kita ada peluang, ya. Nak bersungguh belajar, jangan main-main. Main-main lah. Waktu belajar jangan main-main, kena bersungguh. Main-main sungguh-sungguh. Waktu belajar sungguh-sungguh. Jadi kalau tak belajar, tak mahu penat, tapi nak mahu jadi orang alim, ini salah satu macam daripada gila. Kata dia, kerana gila itu bermacam-macam dan berbagai-bagai. Gila ni bukan satu jenis, banyak jenis gila. Salah satu jenis gila ni, gila alim malah belajar. Bukan kata gila tak siomay yang tarik sampah, tarik tin cari makan dalam tu sampah tu, ya, tu satu bentuk gila. Yang ni pun gila juga. Ada orang gila benda lain. Macam-macam gila dia tu. Mana melampau, obses. Tentu saya tak, ayah kita, abang kita, jenis gila macing. Punyalah apa ni? Pakar sana panggil baung pancing. Dia panggil apa? Jorang pancing. Penuh bersirip tepi dinding rumah dia. Banyak jorang pancing daripada ikan. Pasal apa? Gila batang pancing. Ada orang gila basikal kayu. Rumah dia ada 2, 3, 4 orangnya. Basikal berbelah-belah buah. Nanti panggil gila basikal. Beli basikal tu 10 ribu dah. Modified tu 15,000. Tapi boleh angkat macam ni ringan. Tapi nak kata tak boleh, pasal apa? Pasal dia masuk tahap gila. Jadi sebab tu tuan kita ni kata al-jununu funun. Bahasa Arab kata begitu. Al-jununu fununun. Gila itu banyak macam. Satu daripada gila banyak macam, ini gila ni. Gila nak jadi orang alim, malah belajar. Lepas tu dia pun kaya. Tahu kaya? Apa ni panggil? Perasan. Payah juga ini. Koya alim. Orang Kelantan kata koya alim. Koya dia tu mengaji malah. Koya dia panggil. Mana kaya mengelamu. Watak dia tu macam orang alim, tapi mengaji malah. Rugilah. Tu maknanya nak bincang bab ilmu yang dalam-dalam, belajarnya tak seberapa, maka mustahil dia jadi orang alim. Tu nak bagi tahunya. Jadi kalau kita bersungguh, Allah tak beri, tak apa, kesungguhan kita sudah ada.
Kena ada kesungguhan tadi. Sungguh kita. Azam sudah ada, semangat sudah ada, usaha kena ada. Dan hanya sungguhnya, qala musannif rahimahullah ta'ala, dan hanya sungguhnya demikian itu. Demikian mana? Demikian juga kembali kepada engkau cita-cita. Demikian itu, tulis tanda A ke, nombor 1 ke, tanda dekat engkau cita-cita 1, kemudian tulis dekat demikian itu 1. Tapi kena ingatlah, maksud demikian itu, demikian mana? Demikian engkau cita-cita dalam hati engkau bahawa adalah engkau hingga akhir. Demikian itu, demikian cita-cita tanpa usaha itu dikatakan gila. Pasal apa? Dikata kau orang macam ni orang gila. Sebab dia kerana tu dipanggil sebab. Bahasa Arab dia panggil illah. Sebab apa orang kata dia gila? Ada sebabnya. Ini sebab dia. Kerana bahawasanya ilmu fiqh itu setengah daripada tuntutan-tuntutan yang tinggi. Alim fiqh, orang alim dalam masalah ni ialah satu perkara yang sangat tinggi, yang sangat susah, bukan mudah. Paling tidak kita kena apa-apa, hafal matan Safinatun Najah umpamanya. Kalau naik kitab tinggi sikit dia panggil Ghayatut Taqrib, kena hafal matan ghayah. Orang mengaji, kalau mengaji di pesantren pondok ni tahu matan Ghayatut Taqrib ataupun matan Abi Suja, kena hafal. Ustaz hafal juga dulu tapi tak habis, hafal sikit puasa penat tinggal. Sebab tu tak alim-alim tu kena hafal. Tu panggil kalam nasar, maknanya tulisan secara mendata. Kenapa? Kalau kita nak suruh alim, sebab matan ini umpama kita kata asas ataupun magnet pada masalah. Sebab itu kena hafal semua. Setiap ilmu, kalau kita ingin menjadi alim, wajib hafal matan ni. Umpama kita belajar ilmu asas bahasa Arab, wajib kena hafal matan Al-Jurumiyah, kena habis. Kena hafal habis. Sikit je 27 tajuk gitulah. Kalau hafal semua sekejap je. Apa ni ilmu saraf, kena hafal matan bina. Matan bina fa'ala tu. Kenapa? Tu. Kenapa lah? Kalimah Arab kenapa? Daraba, yadribu, darban, fahuwa daribun, wa dhaka madrubun. Kenapa belakang? Fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Kenapa belakang? Akhir sekali, fa'altu, fa'alna. Kenapa? Tasrih. Mana mata? Apa mata bi? Mata bina. Itu panggil ilmu saraf. Ilmu tauhid kita kena hafal. Kalau kalam tulisan biasa mendata, kena hafal kitab Ummu Barahim. Masa belajar dulu ustaz hafal juga, tak habis juga. Matan Jurmiyah alhamdulillah habis. Matan bina alhamdulillah habis. Matan ghayah tadi apa ni sebut ni? Matan tauhid. Matan tauhid dah hafal sebahagian. Kalau kita nak ambil kalam syair kita kena hafal Jauharatut Tauhid. Matan Jauharat Tauhid kena hafal. Hafal juga tak habis juga. Hafal tapi tak habis. Tu dia. Jadi bila mana kita hafal seronok. Apa lagi? Hadis kena hafal paling tidak matan arba'in. Hadis 40 Imam Nawawi tu 42 hadis kena hafal. Lah, matan dengan sanad tu kena hafal. Tu dalam bab hadis. Apa lagi? Dalam bab mantik. Mantik ni kena hafal. Kitab Mantik Sulamul Mantik. Naik tinggi sikit lagi dia panggil Maqulatul Asyarah. Maqulatul Asyarah alhamdulillah ustaz apa habis. Pasal apa? Dia tak banyak bait. Tak banyak bait-bait syair tu tak banyak. Jadi habislah. Ilmu mustalah hadis untuk kita memahami siapakah perawi hadis sahih, hadis hasan, hadis mu'amman, hadis mudallah, hadis maudhu', hadis macam-macam hadis. Kenapa? Dia panggil matan Baiquniyah. Jadi ni alhamdulillah ustaz habis juga apa? Habis masa macam awak dululah. Hafal tu dia pun tak banyak juga. Kebetulan tak banyak habis tu. Kalau banyak mungkin tak habis juga. Tak banyak. Habis. Habis tu macam kita baca Quran.
Apa daripada depan habis, ambil belakang pula, daripada bawah pergi ke depan pula. Nak ceritanya masa apa tu lancar. Jadi kalau takrif hadis sahih, hadis hasan tu, ustaz ingatlah mata-mata syair tu. Tu dia. Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun an dhabtihi wa naqlihi. Itu dipanggil definisi hadis sahih. Wal hasanul ma'rufu tu qawarada ijaluhu laka sahih ishtahara. Jadi kita tahu, hadis hasan gini takrif dia, hadis sahih begini takrif dia. Hadis musalsal yang kita terima dengan syekh kita, Syekh Nuruddin, Syekh Arab lagi, hadis musalsal ada takrif dia. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu amma wallahi am banil fata kadzaka qad hadatsani qaiman au ba'da an hadatsani tabassama. Mana selepas kita meriwayatkan hadis itu kalau Rasulullah senyum, lepas kita riwayat hadis maka kita pun senyum. Begitulah cara periwayatan hadis itu kepada murid ke murid sampai kiamat. Kalau hadis baca Quran, kemudian kita riwayat. Itu dipanggil hadis musalsal. Musalsalun qul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi am banil fata kadzaka qad hadatsani qaiman au ba'da an hadatsani tabassama. Itu dipanggil untuk kita mengetahui, untuk menjadi alim dalam bab bidang hadis. Sebab itu ulama dahulu dia alim semua bidang. Dalam bab bidang agama, ilmu alat ni dalam kepala dia. Mujarrad tahqiq kenapa juga? Kenapa? Umbarah ni kenapa? Takrif apa dia mustahil, apa dia harus, apa dia wajib pada akal, apa dia mustahil pada akal, apa dia harus pada akal. Kenapa? Nak ceritanya untuk menjadi alim dia bukan duduk makan minum tidur dengar sambil-sambil begitu tiba-tiba jadi alim. Macam tu dia panggil orang gila. Jangan kita jadi orang gila masa kita belajar ni. Biar gila mengaji gila-gila tak apa. Jangan mengaji tak selera mana gila nak alim. Jangan. Kena bersungguh. Apa lagi untuk kita jadi alim? Ilmu apa lagi? Kenapa mata-mata dia lah apa semua? Fiqh tadi, matan Ghayatul Taqrib, ataupun kita matan Zubat. Matan Zubat. Matan nahwu, contoh nahwu. Kita ni kena belajar sungguh-sungguh nahwu, permulaan alat untuk kita mengetahui Quran dan hadis. Ada ulama dia tulis syair dia kata an-nahwu awwala ayulama idzil kalamu dunahu ayufahama. An-nahwu awwala ayulama idzil kalamu dunahu la yufhama. Dia kata ilmu nahwu itulah aula yang terlebih utama perlu dipelajari. Kerana kalam Arab ini tanpa ilmu nahwu la yufhama, tak akan dapat faham selama-lama. Kita duk mengaji Quran, betul kita hafal Quran alhamdulillah. Kita mengaji hadis, ya betul mengaji hadis. Tapi kalau kita faham bahasa itu, maka kita tak akan faham kunci-kunci rahsia daripada bahasa itu sendiri. Jadi ini alat kunci untuk kita dapat ilmu. Kena ambil ilmu ini. Kena belajar bersungguh. Kenapa lah? Jadi kalau kita tak hafal tak bersungguh, orang nak kata kita alim macam mana? Tanya tu tak tahu, tanya ni tak tahu, tanya tak tahu. Tapi kita nak jadi orang alim, tak boleh. Kena bersungguh. Kena bersungguh, ya. Bersungguh. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala beri kesungguhan dan istiqamah dengan hemah tinggi, maka kita satu masa menjadi alim. Amin, ya. Jadi alim Rabbani, alim yang amili, tak mahu alim yang tak beramal, nak jadi alim yang beramal dengan ilmu. Habis. Jadi setiap ilmu itu kita hafal matan, mudahlah kita memahami ilmu-ilmu yang makin naik, makin atas. Ulama kita ni punyalah hebat, hemah dia tinggi. Bukan dia hafal matan kecil, matan minhaj. Matan manhaj ni kita ada tebal begini. Baru satu ilmu, hafal habis. Hafal. Waktu kita ni heran. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala beri kekuatan ingatan tu, dia tak jadi pelik. Ingat habis. Kitab-kitab hadis sebagainya, subhanallah. Hafal habis. Jadi penat permulaan. Lama-lama dia hilang penat tu, dia mari kelazatan, kesukaan. Ulama tak tidur mana? Duduk dengan kitab, duduk kaji, bincang zakarah, tak apa tidur sekejap. Kita akan jumpa. Kalau tak silap Ustaz, dalam kitab kita ini, seorang syekh tu dia fikir tentang masalah
waktu dia sakit nazak nak mati. Dia fikir masalah ni, apa jawapannya? Tahu-tahu dia tak sedar, malaikat maut datang ambil nyawa dia. Lalu dia bermimpi kepada orang soleh selepas daripada itu, tanya khabar dia, jumpa dalam mimpi, bagaimana Syekh kata, kamu selepas mati ni Allah Ta'ala buat macam mana? Oh, dia kata, syukur lah. Dah mati, dia nak cerita, mati aku tak terasa. Dia fikir-fikir masalah, tiba-tiba aku ni mati. Nak ceritanya, syukur seronok dengan memahami, memikir tentang ilmu ini, malaikat maut datang ambil nyawa pun tak rasa sakit. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang Allah Ta'ala pilih lah. Harap-harap kita pun begitu juga. Tak jadi ulama macam dia, tapi dapat kelebihan demikian. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan bermula tuntutan-tuntutan itu apabila tersangatlah tinggi tuntutan. Apa yang kita mahu, apa yang kita maksudkan. Bersangatanlah penatnya dan payahnya. Payah tuntutan. Bila mana kita cita-cita tinggi sangat, sudah pasti untuk mencapainya, menggapainya, mengambilnya, memeluknya itu amat payah. Jalan-jalan yang kita akan tempuh itu amat sukar. Sebab apa? Sebab cita-cita kita terlalu tinggi. Bila mana cita-cita terlalu tinggi, maka sukar untuk kita capai. Pada waktu itu kita akan dapat jumpa dengan penat, kita akan jumpa dengan payah. Susah. Sebagaimana Nabi Musa dah, Nabi Musa cari Nabi Khidir alaihissalam nak belajar. Sehingga Nabi Musa ni hebat tak hebat pun belajar ni penat. Sehingga terkeluar daripada perkataannya, laqad laqina min fi safarina hadza nasaba. Laqad laqina min safarina fi safarina. Surah Al-Kahfi cerita Nabi Musa cari Nabi Khidir. Laqad laqina boleh sama. Surah Al-Kahfi belakang. Min kofi. Fi. Laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Demi sesungguhnya kami telah bertemu dalam musafir kami ini. Musafir apa? Musafir mencari ilmu. Musafir menuntut ilmu. Cari Nabi Khidir, nak berguru dengan Nabi Khidir. Jumpa apa? Nasaba, penat. Nabi Musa tak sebut dalam bab kerja, bab lain penat. Tapi bila mana dalam bab ilmu, dia kata penat nak cari ilmu. Cari ilmu. Maknanya, kalau Nabi Musa pun yang diberi kekuatan sedemikian, rasa penat. Kita ni kekuatan sikit je. Kalau penat lagi, tak pelik lah. Biasa lah. Tu ya, habis itu. Maka kalau cita-cita kita tinggi, maka kita akan menemui penat dan juga payah. Ujian Allah Ta'ala nak suruh kita capai matlamat kita tadi. Maka siapa-siapa yang berkehendak akan hasilnya, tu tuntutan, maksud dia hasilnya, tuntutannya, dan dapat tinggi, ketinggian, tuntutan yang tinggi tadi, dengan ketiadaan penat dan payah, maka iaitu gila dan bengong, kata dia. Terjemah apa sikit? Junun ni gila, bengong, duduk situ belakang. Tanpa penat, tanpa susah. Orang berniaga pukul 3 pagi bangun dah. Pasal apa? Nak buat kuih, nak buat apa, nak pergi hantar dekat pasar. Jadi kalau bangun lewat, untung tu tak seberapa lah. Lagi penat, lagi banyak dapat laba. Lagi penat, lagi banyak dapat untungnya. Jadi ilmu ini lebih penat daripada mencari dunia. Lebih penat. Sebab nak belajar satu hal, nak istiqamah satu hal, nak hafal lagi, nak ingat lagi, susah. Kalau pergi letak telinga tak sungguh, tak susah. Tapi kalau nak ilmu banyak, kena susah. Sebab itu kalau kata dia, mahu hasil, cita-cita, tuntutan tinggi, tapi tak mahu penat, tak mahu payah, maka iaitu gila dan bengong, kata dia. Kerana berusahakan harta itu tiada dapat dengan ketiadaan penat, padahalnya harta keji dan hina. Dia buat bandingan seperti orang cari harta dunia. Harta dunia ni kalau kita tak penat, tak dapat. Orang tua kita dahulu memang dia tak kerja apa-apa kerajaan, tapi dia buka tanah. Dia nak tanah luas, puluh hektar, berpuluh-puluh, beratus hektar.
dia akan berjumpa dengan penat, berjumpa dengan bahaya, duduk dalam hutan, harimaunya, gajahnya, ularnya, air, minum air perigi begitu je. Makan, bawa ikan kering, telur, beras tak seberapa, ikat perut, tebang pokok kayu itu, temu dengan macam-macam makhluk-makhluk gaib, mistik dan sebagainya, untuk mendapatkan harta 10 hektar, 20 hektar, berjumpa dengan susah. Belakang ni jadi bengkok belakang, duk tunduk. Nak cari dunia baru dapat. Ni kalau pergi tengok Allah balok, Allah hutan, bunyi pula macam jalan hutan, dah balik. Bila dapat tanah buka? Tak usaha bersungguh. Kalau dunia pun kalau tak bersungguh tak dapat. Masakan ini ilmu tak bersungguh takkan dapat. Dia nak bandingkan. Dunia yang lekeh, yang hina pun di sisi Tuhan tak bersungguh tak dapat, apatah lagi ilmu yang mulia. Maka betapa pula didapatkan ilmu dengan ketiadaan penat dan susah, serta keadaannya ilmu. Nya tu ilmu boleh. Serta keadaannya ilmu terlebih tinggi daripada sekalian pekerjaan-pekerjaan, dan yang terlebih mulia ilmu. Tak ada yang paling mulia atas muka dunia ini melainkan yang usaha kita, iaitu ilmu. Ilmu ni tinggi. Siapa yang ada ilmu dia tinggi, subhanallah, ilmu dia banyak, ilmu dia berkah, dia akan jadi mulia. Bukan sahaja dunia, bahkan dimuliakan di langit, di bumi, dunia akhirat. Nak tahu mulia tak mulia? Tu Imam Syafi'i ni meninggal 1000 tahun. Imam Syafi'i meninggal sudah 1200 tahun. Bukan 1200 tahun. Tetapi nama Imam Syafi'i ini disebut oleh semua alim ulama dan disebut oleh semua penuntut ilmu. Hebat. Mati dah Imam Syafi'i, lama dah mati. Imam An-Nawawi ratus tahun dah mati. Imam Al-Ghazali ratus tahun dah mati. Imam Al-Muzani, Imam Ar-Rabi, ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mati ni 1000 tahun. Tetapi ingatan sebutan mereka disebut setiap hari. Boleh jadi 1000, puluh ribu, ratus ribu orang sebut dengan nama-nama mereka. Apa tu? Mulianya mereka. Apabila disebut, dikaitkan dengan ilmu, bukan dikaitkan dengan maksiat. Disebut dengan ilmunya, disebut dengan waraknya, disebut dengan zuhudnya, disebut dengan amalnya, disebut dengan ikutannya, segala-galanya. Ini betapa mulianya mereka yang ada ilmu. Jadi kalaulah mereka mulia sedemikian dengan sebab asbab Allah Ta'ala beri ilmu yang banyak, maka tak pelik satu masa nanti kita juga kalau belajar bersungguh-sungguh ikhlas kerana Allah, ingin menyebarkan agama Allah, menghidupkan agama, tak mustahil nama kita juga akan disebut-sebut oleh manusia selepas daripada kematian kita. Walaupun kita duduk dalam kubur, tapi nama kita disebut-sebut. Bukan itu matlamat kita, tapi itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada ahli ilmu. Ahli ilmu. Jadi tak mahukah kita di kubur tempat kita ni? Kubur. Berapa kerak orang panggil orang alim yang dikenang-kenang namanya, disebut-sebut namanya. Ada pun yang ramai-ramai tu habis orang lupa habis dah. Orang tengok kubur je tapi orang tak sebut. Tapi kalau ada orang alim, orang tu akan disebut-sebut bergenerasi-generasi. Tentu kalau di Kelantan, Tok Kenali, ustaz suka sebut tu kan. Pasal panggil beliau ni di antara pelopor yang membawa ilmu yang banyak dan mencurahkan kepada anak-anak Melayu yang ada di negara kita. Jadi ilmu dia ni bertebaran. Ilmu yang kita mengaji ni salah satunya sampai kepada Tok Kenali. Mati lama dah. Mati lama dah Tok Kenali ni. Tahun 1934 meninggal dunia. Tahun 1934. Dekat 100 tahun. Tapi namanya disebut-sebut. Tuan guru tu meninggal dah. Yang tu di tempat kita. Nampak tak? Ini mulianya. Sebut aja orang ingat Allah, alimnya dia, waraknya dia, zuhudnya dia, subhanallah. Ya. Tu mulianya ilmu. Jadi ilmu ini susah dapat, kena bersungguh semua sekali.
Jangan malah-malah, kena rajin. Malah tu kita minta dengan Tuhan supaya buang daripada hidup kita, kamu kita. Kena rajin penuntut ilmu supaya kita mendapat ilmu yang barakah, ilmu yang banyak. Perlu kepada kesungguhan, perlu kepada hemah, perlu kepada berterusan. Kemudian berkata lagi musannif rahimahullah, berkata Abu Tayyib, dan tiada mengetahui aku pada kecelaan manusia itu akan kecelaan seperti kekurangan orang-orang yang kuasa atas menyempurnanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Takatulah dulu. InsyaAllah kita akan sambung ngajian kita ini pada masa yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan salihan taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban barakan fih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal ulama'il 'amilin as-salihin al-muslihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tusu'an wa nafsi wa ta'ala.